Player ni lagi satu goal dia perlu ada mendapatkan champion lah. Maksudnya mendapatkan achievement untuk dia punya pasukan. Bagi saya seorang legenda di mata saya ni dia seorang pemain yang memberi banyak contoh yang baik untuk pemain-pemain baru dan dia akan dikenang sampai sekarang. Saya panggil sebagai legenda lah. Perisa yang cari masuk. Terus sahaja seorang lagi orang dihantar oleh ditangkap di situ. Mereka diluangkan untuk mencari manakah strategi yang bagus untuk lawan dengan pasukan-pasukan yang ada. Nama penuh saya Muhammad Hakanim bin Jaafar. Nama in-game saya Too Easy Project. Berasal dari Johor Bahru. Berumur 32 tahun. Hello geng, nama saya Heroin bin Baharudin. In-game nama saya Rush. Saya berasal daripada Sabah. Sebelum ni saya bekerja sebagai technician untuk air conditioner dekat Pelabuhan Tanjung Pelepas. Paling last saya kerja sebelum saya main game ni, saya kerja dekat TNB Kapar. Dekat sana saya repair mesin lah. Mana mesin rosak saya repair. So masa kecil memang cita-cita saya memang nak jadi askar. Tapi tak dapatkan sebab main game. I ikut gerak hati I. I cakap game ni boleh pergi. Jadi kat sini I betul-betul buat yang terbaik lah. I buat fully commit. Sampaikan I resign kerja I. 2 tahun I tak makan gaji. I guna duit I simpan dia untuk I bergerak dalam dunia ni, e-sport ni. Walaupun kerja pagi tu, main game sampai pukul 3-4 pagi. Lepas tu tidur 3-4 jam pergi kerja lagi kan. Jadi mak pun macam, apa ni, tak ada tidur pergi kerja kan. Jadi diorang pun macam tak suka lah. Time tu memang kadang-kadang I pun tumpang tidur mana-mana tu. I kena tebalkan muka I sebab nak survive. Sampaikan time tu bila rasa macam tak selesa dengan kawan-kawan, I tidur duduk rumah family juga, akak. Saya kenal Jeb ni lebih rapat lah. Kenal dia punya personal, dia punya perangai dia, attitude dia apa semua. Rupanya Jeb ni kelakar orangnya. Sebab bila dalam game, dia ni garang. Sebab dia more tu leader, tegas. Tapi bila jumpa depan-depan, dia ni kelakar juga. Pada pendapat saya, Rush ni dulu dengan sekarang sangat berbeza lah. Dulu dia agresif, suka mengacau. Sekarang ni dia lebih kepada berubah lah. Dia dah berubah lah semenjak. Dia memang ada sifat leadership tu. Kadang-kadang kita set time, kita tak bangun, player kena bangun. Tapi dia, leader dia bangun. Dia memang jenis, orang kata, gentleman habis. Team Sion is your winner! Kita ini juara MPL musim ketiga. Benda yang paling membanggakan saya tu ialah time menang lah. Mestilah banggakan kalau kita menang. Yang betul-betul I rasa I banggakan diri I masa dekat GateFam. Lepas I kahwin, I dapat panggilan daripada bos daripada GateFam. Dia nak ambil I sebagai captain untuk tim GateFam. Tapi dekat situ I nak buktikan pada netizen di luar sana. Sebab time tu I kena kecaman teruk tau. Diorang gelarkan I sebagai katak lompat. Bila I stream, bila start dia MPL, katak Jet Too Easy Project katak. Time tu rasa macam kat situlah dia uji mental I. Jadi bila I buat, I betul-betul fully fokus untuk yang GateFam ni. Alhamdulillah kita orang champion. Jadi kat situ diorang start respect lah. Mungkin ada yang segelintir yang tak suka, ada yang ramai-ramai pihak yang ramai menyokong saya lah. Dekat situ bila I dapat champion, dan itu je memang betul-betul I bangga gila lah. Saya dah ada family, ada anak semua, ada wife kan. Jadi training pun sehari paling kurang pun 8 jam. Jadi mental dan fizikal memang penat kau-kau lah. Untuk season 6, I rasa dah sampai masa lah untuk I tak nak main. Tapi sebenarnya I nak main. I nak main dengan tim I rasa okey je. Masa diorang nak keputusan untuk retire tu sebenarnya macam gini. Diorang apa direction diorang, I akan sokong sebab ini kerjaya diorang. Macam kalau kita ada anak pun, anak nak belajar kat sini, takkan kita nak set up dia pergi belajar kat sini kan. So, diorang punya direction. So, tapi diorang still dalam e-sport. So, pada saya
menyokong apa pun direction orang, and saya sentiasa bagi nasihat yang bagus lah untuk orang. Dia berempat sudah. Ada kereta lagi, kita cari lagi mangsa. Macam mana saya bagikan masa dengan family saya, dengan training saya. Lepas training tu, saya terus balik rumah dan terus lepak dengan anak dan wife. Kadang-kadang saya bawa dorang keluar. Sebab ada masa malam tu saya ada masa kan. Saya ambil curi kadang-kadang 3 jam untuk streaming dan selebihnya untuk dorang. Untuk yang break masa MPL season 6 tu, jadi rutin I memang full time dengan family. Lepas tu I kerja pun di rumah. Lepas tu kalau ada masa free pun, kalau I boleh-boleh I buat family I jalan-jalan. Lepas tu I lepak dengan kawan-kawan. Kenapa kita lihat-lihat? Bagi I, umur ni bukanlah salah satu faktor yang boleh halang kau menjadi seorang pro player. Tapi yang boleh halang kau sebagai menjadi seorang pro player bila kau ada komitmen lain. Jeb ni dia bagus, dia bertanggungjawab. Tak ramai orang nak ambil tanggungjawab tu. Dengan toxicity-nya, dengan komitmen, dengan family. So dia antara orang yang willing to grab peluang ni, and dia nak buktikan something lah. Sebab kita tak boleh samakan orang yang berumur dengan orang yang baru lepas sekolah ni kan. Sebab lepas sekolah diorang, otak diorang masih fresh, diorang tak ada komitmen family, tak ada komitmen nak bayar kereta, bayar rumah semua. So bagi saya adalah perbezaan sikit. The first thing I thought about is, are they ready? Are they as sharp as they used to be? Because the scene has evolved quite a bit since the time that they have kind of left, and the split with MYSG kind of solidified the fact that all Malaysian teams are going to be looking to kind of take those spots, and you're going to have a lot of passionate, hungrier, younger players coming in, and whether they could kind of keep up was going to be one of the biggest questions. Untuk tim bosku kat rumah, yelah I streaming, I training lah, kita orang bawa orang ramai, discussion sama-sama, makan sama-sama, lepak sama. Kalau ada masalah kita berkumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jangan kita makan. Makan semua. Nasi dah nasi. Bagi I, untuk pasukan yang kita jaga ni, kepala dia kena ada sama dengan anak buah dia. Jadi kat situ kita pelan-pelan cari chemistry untuk kita orang. Kita orang buat tim sendiri, tim Sayan juga kita orang comeback. Saya Logan, Zaraki, Kaiser, Lexia kan. So kita orang buat satu tim tu, kita orang main untuk tournament kecil-kecil ni. Kita orang kiranya, kita orang cakap kita boleh ni qualify untuk MPL kan. Sebab qualify untuk MPL masa tu sudah dekat. Tapi last kita orang main RSG datang. Dia tawar untuk collab lah. Dia orang ambil kita orang, bawah management dia orang, dan kita orang main untuk RSG. Hari ini kita akan berlambang dengan Suhas. Let's go. You log in your ID dulu, okay, lepas tu test player in the com, dan lepas tu kita boleh buat team test. Sebab I decide untuk jadi coach tu, bila I rasa prestasi I masa yang game lawan lepas game tu, I rasa macam prestasi I macam tak berapa baik untuk I. I tak boleh buat game. Dalam masa time tu kita ada masalah dari segi communicate dengan dari segi drafting. Kalau fikir secara logiknya, positifnya, sebenarnya mekanik untuk tim bosku time tu bagi I memang kurang, sangat kurang. Termasuk I sekali. I fikir Daddy Hook dari pandangan, rehat je lah Jeb jadi coach ke apa kan. Itulah aku rasa macam tu lah bagi budak-budak ni main. Fikir-fikir okey tak apalah, I pun ambil keputusan I jadi coach. Bottom boleh try bottom tapi ada jela tau. Okey dulu. Tengok macam okey dek. Untuk dia bergerak ke coach ni ialah langkah awal sebenarnya. Langkah awal di mana season depan yang betul-betul dia akan fully tak main. Maybe bila Jeb kata nak tukar ke coach tu, salah satunya mungkin dia tak dapat nak adapt dekat position terbaru. So dia decide nak jadi coach. So dia boleh dalam masa yang sama dia study masa coach tu, so dia boleh beritahu player dia macam mana, and masa yang sama juga dia analisis sekali lah. Hai dah. Ini adalah first time I handle untuk tim.
Start kita orang, I pindah daripada Kelang pergi ke Johor. I uruskan dari segi rumah apa semua. Jadi dari segi coaching ni, I yang buat yang coach dari segi draft. Dan masa sama I bukan fully 100 draft, tapi I bincang juga dengan tim. Cuma bahagian analisis I ibarat macam bayi yang baru lahir. Slow-slow lah cari maksudnya cari solution dia lah untuk macam mana kita nak konsistenkan dengan gameplay kita yang sekarang ni. Season 7 ni kan, untuk MPL Malaysia, semua tim sama taraf tau. Kita takkan boleh predik siapa yang akan champion. Untuk tim bosku ni, I cuba sebaik-baik juga dengan sedaya upaya I juga. Tak kira lah apa nombor sekalipun, yang penting ada passing juga lah untuk tim bosku. Untuk yang akan datang, memang I akan jaga juga. Mungkin I akan cari player-player yang berkebolehan, yang mekanik yang tinggi. Daripada I akan ambil daripada Indonesia ataupun Singapura untuk jadikan tim bosku yang line up yang kuat. Menang, kita layak, alhamdulillah. Kalau tak dapat, kita cuba lagi. Tapi apa-apa pun kita akan cuba yang paling terbaik sebaik-baik mungkin lah untuk layak ke M3. Sebab kita nak wakil untuk Malaysia kan. Daripada tim dia tak ada nama, sampaikan dia ada nama. Dia naikkan nama tim dia dengan daya dia, dengan dia punya kelebihan apa yang dia ada. Sama juga dengan mana-mana achievement yang dia dapat, itu dia kategori sebagai legends.